Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan Pil Hijau, your daily dose of green pill. Hari ini kita nak memperbincangkan tajuk yang agak berat. Okay. Jadi saya nak beritahu anda, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadar dan apakah yang dimaksudkan dengan Qadar. Yang seperti mana kita belajar dalam kita punya subjek agama masa sekolah dulu. Jadi dalam episod ni akan menerangkan dan memberitahu anda sesuatu yang mungkin anda tidak pernah tahu sebelum ni. Yang pertama, dalam kehidupan manusia ni dia ada dua aspek yang dipanggil. Satu, nature. Yang kedua, nurture. So ini aspek yang diperbincangkan dalam satu bidang sains yang dipanggil epigenetics. Meet Lucky Lyle and Trouble Tim. Now, you might think they look a lot alike. That's because they're identical twins. But imagine them being raised in completely different environments. As adults, they turn out very differently. Lucky Lyle is a model citizen. He goes to work, pays his taxes, treats others well, and gets an education. Trouble Tim is on a different path. He robs banks, doesn't pay taxes, and gets his first prison sentence at the same time as Lyle gets his diploma. Their genes are identical, so it must be their separate environments that have made them so different, right? Well, there's more to it than that. Much more. Eventually, social science emerged with the popular theory that our environment is what makes us us. Let's call this nurture. Undaunted, the biological sciences presented another theory. Genes. An unchangeable blueprint in you from birth decides everything. Let's call this one nature. So, are we a product of our genes or of our environment? The battle raged on. Observations in a newer field of study suggest that both are partly right. This field is called epigenetics. It means above genetics and has to do with how nature and nurture interact. Jadi dalam permasalahan genetik ni kita ada dua faktor, iaitu nature dan nurture. Nature ni ibarat satu canvas. You can start with any color. You can start with white, you can start with black, you can start with red, you can start with blue. But the nurturing part adalah the painting on that canvas. Okay? Bermaksud, tak kira apa-apa jenis canvas yang anda guna pun, yang pentingnya adalah macam mana it is painted out. Okay? Itu adalah konsep nature dan nurture. Dan ini yang kita nak perbincangkan hari ini. Sebelum saya nak beritahu satu rahsia tentang our genetic makeup dan DNA. Okay, certain DNA is wired to a certain predestiny. Predestiny ni ya Al-Qadar. Jadi kalau anda berbangsa Arab, anda ada predestiny anda sendiri yang dah ditetapkan oleh Allah. Dan jika anda orang Melayu, anda ada predestiny anda yang dah ditetapkan oleh Allah. Okay? Tapi jika anda Ahlul Bait, anda ada certain predestiny yang Allah dah tetapkan. Tetapi itu baru masuk Al-Qadar. Tapi pelaksanaan dia, iaitu Qada, berbeza. Dan ini yang kita kena perbincangkan supaya kita faham macam mana mindset kita punya musuh dan bagaimana dia mengubah genetic makeup kita menggunakan media. Jadi saya nak perkenalkan satu konsep yang saya bina sendiri, iaitu the outcome of the matrix. Okey, dia ada dua matrix yang kita boleh nampak di sini adalah matrix A dan matrix B. Matrix A adalah the right eye. Matrix B is the left eye. Apa yang kena mengena matrix ni dengan genetik? Okey, seperti yang diperbincangkan tadi, epigenetics ni adalah konsep di mana external factor ataupun the nurturing part tu mengubah kita punya DNA structure. Okey, so kita nak faham macam mana musuh kita faham pasal benda ni. Dan dia menggunakan media untuk ubah our genetic makeup. Apabila dia mengubah genetic makeup kita, dia mengubah DNA kita, dia juga mengubah kita punya predestiny. Ni mungkin anda tak pernah dengar lagi. Sebab saya dah kata tadi,
certain DNA dah hardwired kepada certain predestiny. Jadi musuh kita apabila dia dah faham benda ni dan dia faham yang the environment affects the DNA, maka dia try to control apa yang kita lihat dan dengar setiap hari. Itu apa yang dia buat supaya the outcome tu berubah mengikut selera mereka. Jadi seperti Dr. Bruce Lipton cakap, the Jesuit, dia tahu pasal ni. Dah hampir 400 tahun dia tahu dan dia membina satu sistem yang saya pernah bagi tahu dalam episod Siapa yang Pegang Dunia, iaitu dia membina sistem tu untuk brainwash kita untuk jadi carbon copy kepada apa yang mereka nak. Okey, kenapa 1 hingga 7 adalah kerana umur 1 hingga 7 tu dia punya genetic makeup tu belum lagi sempurna. Maka dia ibarat satu komputer program yang masih boleh diprogram dengan mudah. Itu yang kita nak sampaikan. Macam sekarang ni konsep AI, betul tak? Pembelajaran melalui AI. So, kanak-kanak macam tu dia belajar. Dia lihat dan dia tengok apa mak ayah dia buat. Dia tengok sekeliling dia dan dia contohi. Okay. Jadi, dalam the outcome of the matrix yang saya buat ni, saya menggunakan subjek 1 hingga 7 tahun. Dan dia ada starter pack yang diberikan kepada mereka yang berumur 1 hingga 7 tahun. Jadi kita tengok matrix A. Di matrix A kita sediakan ada 4 perkara. Okey, yang pertama dia punya entertainment. Di matrix A, entertainment dia adalah TV Al-Hijrah. Dan dia punya bacaan dia yang di bawah tu adalah Al-Quran. Dan dia punya source of berita dia adalah TV3, iaitu mainstream news. Dan dia punya source of listening of music adalah nasyid. Okey, daripada 4 starter pack ni, perkara yang kita masukkan dalam matrix A ni, apakah outcome yang akan berlaku kepada budak yang umur antara 1 hingga 7 tahun ni? Jadi anda tengok, apabila anda letakkan di dalam box of matrix A, apa yang dia akan jadi adalah dia akan jadi neo-Islamic. Apa tu neo-Islamic? Merepek ada ni. Bukan. Neo-Islamic itu bukanlah Islam yang asal yang datang daripada Rasulullah SAW. Betul tak? Ia adalah Islam yang telah ditunjukkan oleh media. Jadi cara pemakaian, cara cakap, mungkin cara pergaulan itu dah ditunjukkan oleh media. Okey? Faham tak? Bermaksud itu bukanlah Islam yang sebenar-benarnya yang masa di zaman Rasulullah ataupun Rasul-Rasul sebelum ni yang datang kepada kaum-kaum yang berbeza. Jadi, Neo-Islamic ni adalah a far right mindset yang dicipta oleh mereka. So, dia dah letak kita dalam satu box. Okay, faham? Box tu, dia dah letak starter pack yang di mana starter pack tu terus letak apa perkara-perkara yang membuatkan outcome tu seperti mana yang dia nak. So kalau Islam macam mana yang dia nak? Dia nak Islam yang tengok TV Al-Hijrah, yang tengok mainstream news, yang percaya kerajaan, yang percaya semua yang orang kata mainstream saja. So that is the far right mindset of Islam yang dia telah letakkan kat kita. Okay, dan kita study pula the left eye, matrix B. Kita tengok apa yang dibuat. Starter pack dia adalah entertainment, dia tengok Netflix. Buku yang dia baca adalah Harry Potter. Source of dia punya berita mungkin Twitter. Dan dia punya lagu mungkin English mainstream. Okay. So 7 tahun dah main Twitter. Oh boleh. Sekarang ni budak 7 tahun dah main Twitter kan. Okay. So daripada 4 starter pack ni, apakah the possible outcome yang akan berlaku pada kanak-kanak ni? Untuk saya, dia akan jadi liberal, iaitu far left mindset. So, kenapa dia jadi liberal? Kerana the entertainment industry yang dah dicipta tu dah memberikan satu auto suggestion. Contoh dalam Netflix dah banyak konten-konten LGBT, dah banyak konten-konten seksual. Okey, yang tidak terkawal. Okey, ni saya bagi 1 hingga 7 Mungkin ia terlalu awal untuk orang budak-budak tengok Netflix, tapi saya sendiri dah tengok mak ayah bagi Netflix dekat anak-anak, betul tak?
Jadi bila dia grow up tu, daripada 7 hingga 12, which the second part of the brainwashing phase tu, dia dah terbiasa dengan matrix B ni. Okay. Jadi dia nak berpindah ke matrix A ni atas mungkin didikan juga. Jadi saya nampak apa yang berlaku sekarang ni, matrix A dan matrix B dia boleh bercampur baur. Okay. Dan jika tiada satu pun kita panggil guidance, maka akan jadi modern Islam. Okay, modern Islam ni di mana Islam yang mungkin dia tengok TV Al-Hijrah tapi dia tengok Netflix juga. Okay. So dia mungkin tengok TV3 tapi dia tengok Twitter juga. Dia mungkin baca Al-Quran tapi dia tengok Harry Potter juga. Dia mungkin dengan nasyid tapi dia dengar juga muzik-muzik mainstream. Dia dengar juga K-pop. Okey, jadi apa outcome yang akan berlaku pada budak-budak yang menghadapi dua jenis matrix dalam satu masa? Jikalau dia tak ada guidance, pemahaman mata kanan dan mata kiri, life dia akan jadi bercampur baur. Okey? Jadi sebab tu kita ada green lane kat tengah tu. The green lane is the furqan ataupun pemisah antara dua dunia ni. Okey? Dua dunia ni tak boleh bercampur dan takkan bercampur. Dan yang membuatkan penilaian tu berlaku adalah manusia yang berada di tengah-tengah tu sendiri. Okey? Itulah sebab saya perkenalkan konsep Islam, Iman dan Ihsan. Dan saya tak galakkan langsung kita berpecah belah kepada beberapa puak, yang ni Wahabi ke Salafi ke, yang ni Ahlus Sunnah Sufi ke. No. Jikalau kita buang semua tu dan kembali kepada konsep yang asal dia, Islam, Iman, Ihsan, maka kita tak akan terpecah kepada 72 ataupun 73 golongan. Okey? So kita kekal sebagai Islam seperti mana yang Rasulullah nakkan kita kekal. Jadi satu masalah baru yang sampai sekarang ni, kerana our body is made up of protein. Okay. Budak-budak daripada umur 1 hingga 7 tu, diorang punya genetic makeup macam saya cakap belum lagi sempurna. Jadi diorang datangkan satu lagi masalah kat kita di mana dia nak tukar blank canvas tu. Okay. Kalau sepatutnya blank canvas kita putih, dia nak jadikan hitam dengan cara gene therapy. And the way that the FDA has come to work is they have checklists. And they applied the vaccines checklist, which assumes that it is a more traditional product, a purified protein that's injected with an adjuvant. And they didn't apply the gene therapy checklist. But in fact, this is gene therapy technology applied to the indication of vaccines. And so the things that they would normally do for any gene therapy technology, they didn't do because they said, oh, this is a vaccine. Kerana dia dah faham macam mana how the genetic makeup works dan macam apa role virus dalam pembinaan kita punya genetic makeup. Kerana virus ni sangat penting dalam badan kita sebenarnya. Jangan dibuang semua. Kerana bila anda buang semua virus tu, anda seterusnya akan merosakkan genetic makeup kanak-kanak tersebut. Biarkan virus tersebut jadi part of dia punya microbiome dan dia akan membesar dengan cara sempurna. Tetapi kalau anda buang virus tu dan try nak gantikan dengan benda lain menggunakan gene therapy, maka anda dah tukar blank canvas dia tu. Okey, ini yang bahaya. So dia dah tukar blank canvas, painting pun ditukar juga. Nampak permainan mereka makin lama makin mengganas. Jikalau anda tak faham pasal konsep al-qadar dan apa kena-mengena dengan kita punya genetic makeup. Jadi, apa kena-mengena Imam Mahdi dengan topik kita hari ni? Kerana saya dah banyak tengok ustaz-ustaz bercakap pasal Imam Mahdi, cakap pasal Dajjal, cakap pasal Yajuj Majuj, cakap pasal akhir zaman sebelum pandemik. Tapi bila sampai fitnah Dajjal tu sampai pada hari ni, terus nampak diorang tak perasan. Jadi, jika mereka tak perasan, kemungkinan mereka tak faham betul-betul konsep Dajjal tu macam mana dan konsep Al-Mahdi tu macam mana. Okey? Supaya kita tak senang tertipu. Kenapa? Nanti saya akan kupaskan lagi
dalam bentuk media yang diorang dah sediakan, yang dia dah tunjuk kat kita apa yang dia nak plan tentang Imam Mahdi ni. Tapi sebelum tu, kita nak cakap pasal kenapa genetik tu penting dan kenapa epigenetik tu penting, nature dan nurture. Kerana the blank canvas tu, dia menentukan al-qadar dia. Okay? Maksudnya predestiny tu daripada blank canvas. Tetapi pelaksanaan dia, qadar tu, datang daripada usaha kita sendiri. Usaha kita dan usaha sebagai ibu bapa yang mendidik anak. Allah boleh guide sesiapa yang dia nak. Itu kita tahu. Tetapi ada juga banyak contoh kat luar sana yang di mana ada Syed, ada mungkin Habib yang diberi pendidikan yang kita kata Western education, yang membuatkan pemikiran mereka bertukar jadi, kita panggil modern Muslim tu lah. Saya cakap Matrix, dia dah pergi ke dia daripada awal dia dah pergi ke Matrix B tu. So bila dia dah pergi ke Matrix B, walaupun dia daripada keturunan Syed ke Habib ke, dia punya genetic makeup tu dah berubah. Sebab 1 hingga 7 dia dah dibesarkan dalam orang kata environment yang membuatkan dia jauh daripada lifestyle Rasulullah SAW. Kerana itu kita tengok sekarang ni orang Arab. Tengok apa jadi kat dia orang sekarang. Tengok macam mana sekarang ni dah start buat konsert, dah start berfoya-foya. Saya nak bagi tahu anda, itu adalah diorang punya blank canvas. Sorry to say, kalau orang Arab yang tengok ni, the blank canvas of Arabs are pagan lifestyle. Sorry to say, sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka ada lifestyle yang dipanggil pagan lifestyle, yang di mana pergaulan bebas dan sebagainya. Okay? Jadi apa yang berlaku dekat Arab Saudi sekarang ni, di mana mereka dah start bergaul bebas ni, bukan perkara yang baru. Itu dalam genetic makeup diorang. Tetapi Rasulullah sudah sampai dan mendidik mereka. Dan masa tu diorang diubah daripada orang kata kegelapan kepada cahaya. So daripada budak-budak, contoh Sayyidina Ali kan, daripada umur kecil dah diberikan nurturing tu yang sempurna, Islam yang terbaik. Nampak tak? Jadi genetic makeup dia berubah. 1 hingga 7 dia dah diberikan, kita panggil satu didikan. Jadi generasi seterusnya pun diberikan pendidikan Islam yang sempurna. Jadi bila musuh Islam datang mengubah cara hidup Islam daripada cara Rasulullah kepada cara bukan cara Rasulullah, maka keturunan Rasulullah pun ada yang affected by this. Okay. Sebab tu dikatakan iman tu tak diwarisi kan. So apa dia punya komplikasi dia? Komplikasi dia adalah kepada al-qadar dia. Bila blank canvas dia dah dipainted kepada painting yang musuh kita nak, maka dia jadi seperti mana yang musuh kita nak. Jikalau kita tak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Itu yang permasalahan orang Arab yang saya cakap. Tapi sama semua, bukan sahaja orang Arab, tapi orang Melayu dan juga orang-orang kita panggil even orang kafir yang diberikan didikan Islam daripada kecil, mereka akan jadi seorang Islam. Jadi saya nak bagi tahu satu adalah Ahlul Bait tu, tak kira daripada Ahlul Bait Ibrahim ataupun daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka dah jauh daripada pemahaman dan lifestyle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara ibadah yang paling penting itulah, cara ibadah, cara solat ke kan, dia akan effect dia punya predestination, al-qadar dia, dan dia akan di-reject oleh Rasulullah dan dia akan di-reject oleh Allah, dan dia punya nasab tu akan terputus kat situ. Azrin ni cakap apa ni kan? Macam tak betul . Okey, kita bawa dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, dalil pertama yang kita nak sampaikan adalah kisah Nabi Nuh, yang di mana anaknya
ditenggelamkan, walaupun Nabi Nuh dah berdoa untuk kepada Allah untuk selamatkan dia punya keluarga dia, anak-anak dia. Jadi salah satu daripada anak dia tenggelam. Jadi apa yang Allah cakap? Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dan Allah menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu kerana perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui." Okey, dalam ayat ni dia menunjukkan bahawasanya apabila seorang tu tidak beramal soleh, walaupun dia dalam ahlul bait tu, nasab dia terputus. Itu yang Allah nak sampaikan. Dalil kedua adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 124 di mana Allah berkata kepada Ibrahim yang dia hendak menjadikan keturunan Ibrahim sebagai imamah, leader of people. So dari situ kita faham yang keturunan Ibrahim ni melahirkan orang kata imam. Okey. Bermaksud jika dia ada nasab Ibrahim, dia punya predestiny tu, al-qadar dia adalah mereka akan jadi imam. Tapi apa yang Allah cakap? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Lepas tu Ibrahim ditanya, qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak cucuku. Allah membalas, qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi kat sini Allah nak kata dia berjanji yang dia akan jadikan keturunan Ibrahim tu sebagai imamah, okey, pemimpin. Tetapi untuk orang-orang yang zalim, janji tersebut tak berlaku. Mengapa? Untuk menjawab persoalan tadi, kita kena pergi ke satu hadis yang sahih berkenaan 3 jenis fitnah, iaitu fitnah al-ahlas, fitnah as-sarrah dengan fitnah ad-duhaimah. So dalam salah satu fitnah tu, iaitu fitnah as-sarrah, ada satu orang yang akan mengaku diri dia ahlul bait. Tetapi apa yang Rasulullah cakap ni sangat menarik. Saya bacakan Arab dia sikit. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'iyal muttaqun. He claims that he is from me, but he is not from me because I am an awliya to the muttaqun. Maksudnya dia awliya kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya even though dia boleh claim diri dia sebagai ahlul bait, tetapi jika dia tidak menjalankan sunnah Rasulullah ataupun dia sudah jauh lari lifestyle dia daripada Rasulullah dan pemahaman tentang Islam tu lari daripada Rasulullah punya original punya pemahaman, maka dia bukan lagi di kalangan ahlul bait. Laisa minni. Dia bukan dari kalanganku. So dalil yang ni sangat kuat untuk berkata yang ada certain trick yang dah disiapkan oleh Allah sendiri kepada mereka yang sudah yakin betul-betul dengan dia punya pemahaman agamanya. Okey. Jadi berhati-hati kerana kenapa saya nak ingatkan? Sebab saya nak cakap satu perkara yang mungkin agak sensitif, okey, kepada setengah orang. Dalam akhir zaman ni, ada benda yang Rasulullah lagi takut daripada Dajjal. Iaitu ulama su. Iaitu ulama yang dipanggil jahat lah. Saya tak suka lah perkataan jahat, tapi dah Rasulullah cakap jahat kan. Jadi nak dijadikan cerita, setiap 100 tahun ada satu mujaddid, orang yang renew ataupun yang mengembalikan pemahaman Islam tu kepada yang original. Okey. Kena slow sikit. Sebab tu kalau saya cakap slow kalau
ulama yang ada sekarang ni dah buat kerja yang terbaik dan tidak menyesatkan umat Muhammad. Mengapa perlu ada Imam Mahdi untuk memperbetulkan pemahaman tentang Islam itu sendiri? Ini persoalan yang anda perlu tanya diri anda sendiri. Cuma saya bersangka baik kepada ulama-ulama kita dan saya mengajak mereka. Okey, kalau dia tengok video ni, saya nak ajak mereka berjumpa dan berdialog dengan saya. Kerana saya ahli media. Mereka dah jumpa ahli saintis. Dia dah jumpa ahli-ahli lain. Okey. Tapi dia belum jumpa ahli media. Kerana media ni yang banyak shape kita punya pemikiran. So siapa nak ajak ulama-ulama ni tentang penghelahan dan cara-cara mereka merencanakan media? Kalau bukan orang media sendiri macam saya. Okey, tak apa. Saya bersangka baik lagi dengan ulama-ulama kita. Tapi saya nak anda fikir, kalau ulama kita dah done a good job, then why need for Mahdi? Dia buat apa kat situ? Nampak tak kan? Okey. Jadi, satu benda yang ramai salah faham pasal Al-Qadar, dia kata Al-Qadar tak boleh diubah. Ini satu ilmu yang musuh kita dah faham. Al-Qadar itu boleh diubah. Sebab tu dia sediakan matrix tu. Matrix A, matrix B. Dia sediakan the blue pill, dia sediakan the red pill. Tapi, dia tak sediakan the green pill. Anda perlu ambil pil hijau tu dengan orang-orang yang dah ada pil hijau tu. Di mana bila anda dah ambil pil hijau tu, anda berada di tengah-tengah antara blue and red. So anda dah nampak dengan dua-dua belah mata. So ini dipanggil ahli hijau. Tak tahu nak panggil apa, panggil dia ahli hijau. Okey, dia maksud dia tengok dari sudut Al-Quran, dia tengok dari sudut sains, dia tengok dari sudut agamawan, dia tengok dari sudut liberal, dia kat tengah sebagai pembatas. Kerana dua ni tak boleh bercampur. Itu je. Bila anda dah ditarik daripada dua angle ni, anda kena berjalan lurus je. Jadi Al-Qadar boleh diubah. Okey, saya bagi dalil. So saya bagi dalil pertama daripada surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. Bermaksud ada pilihan. Macam saya cakap tadi, Allah cakap pasal kaum. Dia tak ubah sesuatu kaum tu. Melainkan kita start perubahan tu dan Allah akan bantu kita. Ni saya cakap banyak kali. Tapi sesetengah ustaz kata Al-Qadar tak boleh diubah. Maka oleh sebab tu bila benda yang tak bagus berlaku kat kaum kita kan, kita terus biarkan je macam tu. Kalau kita biarkan macam tu, kita akan menuju kebinasaan kerana Allah tak akan ubah nasib kita. Jadi sebab tu bila saya faham pasal ni, saya terus try untuk buat video. Kerana saya bukan seorang yang suka bercakap depan kamera pun sebenarnya. Tapi saya faham yang kita ada dipanggil ripple effect ataupun domino effect. Di mana kita tolak satu domino tu, dia akan push domino lain sampai ke destinasi tu. Okey, jadi saya nak bagi tahu sekali lagi. Certain DNA atau genetic makeup tu, dia dah hardwired kepada certain Al-Qadar predestination. Okey, sebab tu Allah cakap dia tak akan mengubah nasib sesuatu kaum tu. Selagi kita tak mengubah kita punya nasib sendiri. Okey, itulah qada. Ada satu kisah tentang sahabat agung Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, di mana dia dengan dia punya satu grup nak pergi ke Syam. Tapi dia dapati berita bahawasanya Syam dilanda wabak. Oleh sebab itu dia arah kepada orang ramai untuk patah balik. Dan satu sahabat ni yang nama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an berkata,
Afiraran min qadarillah. Maksudnya, adakah perbuatan ini termasuk melarikan diri dari takdir Allah? Maka Sayyidina Umar dia menjawab, Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya betul. Kami lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Lepas tu dia sambung lagi. Tidakkah kamu melihat sekiranya kamu memiliki seekor unta, kemudian kamu turun kepada satu lembah yang mempunyai dua sudut. Salah satunya merupakan kawasan yang subur dan satunya lagi merupakan kawasan yang tandus. Bukankah jika kamu memelihara unta tersebut di kawasan yang subur, maka kamu menjaganya dengan takdir Allah? Dan jika kamu memelihara unta tersebut di kawasan yang tandus, maka kamu juga menjaganya dengan takdir Allah. Maksudnya, kedua-dua tu takdir Allah. Dan Allah bagi kita pilihan. Dan Sayyidina Umar dia faham tentang apa tu maksud Al-Qadar. Dan maksudnya, jika engkau nampak sesuatu kat depan, okey. Contoh, kita nak kata gene therapy tu, kan? Dah direport sebagai berbahaya. Kenapa take it? Kan? Why do you take it? Why do you take it? And dia kata, ini takdir Allah. Itu salah satu kesilapan umat Islam yang terkini. Saya tak tahu dari mana datangnya konsep yang dikatakan tak boleh ubah sesuatu. Jadi kalau Allah tak bagi kita pilihan, kenapa Allah ciptakan kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Jadi Allah dah ciptakan hidup dan mati tu untuk test kita. Who is the best in dia punya amal? Ahsan dengan ihsan tu dia ada connection. Jadi kita kena make sure yang kita buat tu yang terbaik dalam hidup kita. Okey, yang terbaik tu bermaksud kalau kita dapat elak benda yang memudaratkan, silakan elak. Kalau kita ada power untuk ubah something, silakan buat. Kalau kita ada ilmu yang berguna, silakan share. Kalau kita ada duit yang banyak, silakan bersedekah dan membina masjid. Ataupun memberi makan anak yatim, silakan. Jikalau kita nampak umat terkeliru dan nak pergi kepada lubang biawak, silakan memberitahu. Itu yang saya nak try buat. Dan mungkin bila saya cakap macam ni, liberal tak suka saya, ustaz pun tak suka saya kan. Dua-dua belah akan tidak suka apa yang saya cakap. Tapi itulah dia kita panggil reality. Sebab kebenaran tu dia bila sampai dekat satu kaum tu, memang tak ramai orang ikut, tak ramai orang even nak faham pun. We are not just talking about Islam tau. Dalam sebelum-sebelum ni kaum-kaum yang lain, mungkin dalam Kristian pun ada juga konsep-konsep di mana orang dibunuh kerana menyebarkan kebenaran. Itu benda yang biasa. Dalam kita punya tradisi pun ada. Okay? Ingat cerita Melayu yang pasal todak tu kan. Budak tu dia memberikan solution yang di mana yang dia dapat kekang todak yang membunuh orang kat tepi pantai tu. Apa jadi kat budak tu? Raja tu suruh bunuh. Okay? Nampak? Okay, jadi saya nak sampaikan yang pertama, bila dah tahu yang certain genetic makeup tu dia connected dan hardwired kepada certain al-qadar ataupun predestination, maka apa yang kita harus buat adalah untuk memahami sejarah, kedua sejarah yang kita kena faham. Sejarah Melayu yang sebenar-benarnya, sejarah kaum kita. Okey, kalau anda Chinese, anda kaji anda punya nenek moyang punya sejarah. Kalau anda Melayu, anda cari sejarah nenek moyang anda. Kalau anda India, anda cari anda punya sejarah nenek moyang. Dan cari di mana kesilapan mereka yang kita boleh perbaiki. Kerana Allah dah janji, kata dia tak akan ubah kita selagi kita tak ubah diri kita sendiri. Macam mana kita nak ubah sesuatu yang kita tak tahu mana silap dia? Jadi kat situ kita kata Allah dah tetapkan satu predestination untuk orang Melayu. Yang mungkin benda tu baik ataupun tak baik, kita tak tahu. The beauty of it is we don't know. That's why Allah jadikan kita ni untuk test amalan kita.
This is the good part of it. So take it as a challenge from Allah. Jangan jadikan life ni sebagai, orang kata, hidup segan mati tak mahu. Ini pepatah Melayu yang saya sangat suka. Hidup segan mati pun tak nak. Kan? Itu tak boleh. Kita sebagai seorang yang, orang kata, orang Islam macam saya, yang juga berbangsa Melayu, saya kena faham apa masalah Melayu sebenarnya, kan. Mahathir dia bagi tahu sedikit masalah Melayu, tapi dia menyorokkan sejarah sebenar tentang Melayu. Jadi kalau anda nak tahu sejarah sebenar tentang Melayu dan apa masalah orang Melayu ni, dia ada kelebihan. Semua bangsa ada kelebihan. Bangsa Melayu ada kelebihan yang sangat banyak, dan dia juga ada kelemahan. Yang kita nak perbetulkan tu yang kelemahan tu je. Which is a bit of problem yang saya nampak adalah ada balaci. Dalam setiap zaman, orang Melayu ni dia bertikam sama sendiri. Kerana apa? Ada orang ketiga dari orang luar yang bagi duit. Benda ni berlaku banyak kali. Jadi kalau orang tu dah faham konsep predestiny dan kenapa Allah buat pengulangan ni, dia sudah belajar dari kesilapan yang lepas. Jadi sekarang ni kita masih ada orang-orang ni lagi. WHO datang, suruh buat ni, suruh buat tu, suruh buat gene therapy. Terus kau ikut je, kan. Yang balaci WHO ikut lah, kan. Tapi kita takkan nak ikut orang. Kita ada sejarah kita, okay, yang kita tak nak ulang. Kita dah tak nak ulang benda tu dah. Tapi yang kedua, Islam. Okay, dia ada convergence between Melayu dan Islam. Kerana dari sejarah Melayu yang paling awal adalah sejarah Islam. Orang pelik, apa cerita Mamat ni, kan. Okay, sebab tu kita pakai bahasa Jawi. Kita bukan bahasa Melayu, bahasa Jawi. Jawi ni tulisan Arab, bahasa Melayu. Sebab tu kita tak nak cakap pasal bangsa, sebab tak semua macam tu. Tapi ada golongan yang tak senang bila tulisan Jawi diadakan balik. Ada sebab-sebabnya. Kerana apabila anda dah faham bahasa Jawi, anda dah mula boleh selak kitab-kitab lama, kitab-kitab kuno Melayu. Dan bila anda dah boleh selak kitab-kitab lama tu, anda lebih memahami tentang nenek moyang anda, kesilapan mereka dan apa yang mereka nak bagi tahu anda tentang musuh-musuh kita. Okey, tapi saya tak nak cakap banyak pasal ni bukan subjek saya yang saya tak berapa power subjek ni. Saya boleh recommend a few channel lah. Satu kita panggil Sri Kandi. Okay, Sri Kandi ni dia memang kaji bangsa Melayu daripada dia punya akar umbi lah. Ni sejarah yang tak diubah lagi . Sebab tu mereka cuba nak ubah sejarah kita supaya kita jadi lemah. So genetik kita jadi genetik yang lemah. Kata, alamak, Mak Saleh lagi power dari kita lah. Kita ni bodoh lah. Kan, kita semua ada equal ability sebenarnya. Lepas tu lagi satu channel yang saya boleh recommend ialah Muhammad Herman Roslan, MHR. Dia banyak kaji sejarah-sejarah Melayu, lagi-lagi sejarah Kedah. So Herman ni saya pernah duduk dengan dia. Dia pun cerita apa masalah Melayu. Dia dah bagi tahu banyak masalah-masalah Melayu. Tapi daripada sudut saya, okey, kita dah perbincangkan masalah dan apa solusi dia. Solusi kepada masalah bangsa ni adalah agama, ad-din. Itu solusi dia, tak ada solusi lain. Jadi kalau tak kembali kepada ad-din yang sebenar, maka kita akan risk ourselves untuk kena tipu. Okay. So mungkin sampai sini sahaja yang saya nak sampaikan. Okay, jadi saya nak cakap terima kasih lah kepada semua rakan-rakan Pil Hijau yang menyokong saya selama ni . Channel ni memang nampak macam tak banyak viewers ke apa, kan. Sebab apa? Google sabotage. Saya dah call Google, dah tanya dia kenapa saya punya channel macam ni. Kenapa ada limitation? Lepas tu diorang redirect pada orang lain dan lepas tu tak ada jawapan dah. Jadi the only way untuk saya punya message ni untuk get out adalah bila anda semua share. Saya cuba upload ni dulu. Kalau dia
Google ban, saya akan upload kepada Odyssey ataupun BitChute lah. Tapi saya prefer Odyssey. Jadi do subscribe to my website www.pilhijau.com. Ada kita panggil form untuk subscribe, kerana saya takut bila orang kata dia punya video saya kena ban tu, nanti korang akan tertanya-tanya mana pergi video tu. Jadi itu saja untuk minggu ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.